Assalamualaikum semua. Okey, di video vlog kali ini kami nak cerita serba sedikit tentang vlog dokumentari kebudayaan di Malaysia, iaitu permainan tradisional kaum Melayu di Malaysia. Okey, untuk pengetahuan korang semua, permainan tradisional di Malaysia merupakan permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Senang cerita tak kena usia lah. Ia merangkumi semua permainan suku kaum di Malaysia. Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Okey, asas penting yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Kegiatan harian, musim dan tahunan daripada individu ke individu tidak banyak berbeza. Ini membolehkan mereka bekerja dan berhibur pada masa yang sama. Malah sejak dari kecil mereka membiasakan diri dengan keadaan yang sedemikian. Okey, jom kita tengok video-video menarik di sebelah. Semoga terhibur dan bermanfaat. Okey? Hai semua, selamat datang ke vlog saya. Jadi hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bermain batu seremban. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan asal-usul batu seremban dulu. Batu seremban juga dikenali sebagai selambut. Selambut merupakan sebutan di sebelah utara dan pantai timur Semenanjung. Manakala di pantai barat Semenanjung, permainan ini dikenali sebagai seremban. Ia biasanya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan secara individu atau secara berkumpulan seramai 2 hingga 5 orang. Untuk bermain permainan ini, pemain haruslah memiliki 5 biji batu dengan menggunakan batu kerikil, biji getah ataupun kain dijahit yang diisi dengan biji sagar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk bermain batu seremban. Seperti permainan lain, batu seremban juga mempunyai peringkat yang digelar sebagai buah. Keseluruhannya, batu seremban mempunyai 7 peringkat yang perlu dilalui oleh pemain sebelum dikira sebagai pemenang. Untuk buah 1, sebiji buah akan dijadikan ibu dan ibu itu harus dilambungkan ke udara. Dalam masa yang sama, sebiji buah di atas lantai harus dikutip. Proses ini akan berterusan sehingga semua buah di atas lantai sudah dikutip. Buah 2 sama seperti buah 1, tetapi buah 2 harus mengambil 2 biji batu pada masa yang sama. Pada lambungan pertama untuk buah 3, hanya 1 biji buah yang akan dikutip. Lambungan yang kedua pula, 3 biji buah akan dikutip dengan serentak. Untuk buah 4, buah ibu akan dilambungkan ke udara. Pada masa yang sama, pemain harus mengutip ke semua 4 biji buah yang berada di lantai dengan serentak. Setelah mengutip ke-4 biji buah di atas lantai, pemain harus melambung buah ibu ke udara dan pada masa yang sama, 4 biji buah yang ada di dalam tangan pemain harus diletakkan di atas lantai supaya hanya buah ibu sahaja yang akan disambut. Pada buah 6, pemain akan mendapat bahawa 2 biji buah akan menjadi buah ibu. Apabila sebiji daripadanya dilambung ke atas udara, sebiji lagi buah ibu harus ditukar dengan buah yang lain yang terdapat di atas lantai sehingga selesai. Buah ibu hendaklah disambut dengan kedua-dua belah tangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Setelah berjaya ke 7 peringkat, pemain harus melakukan timbang di mana semua batu dilambung ke atas sambil tangan diterbalikkan. Batu yang ditangkap akan dikira sebagai satu mata. Selepas menimbang, pemain harus mengulang semula dari peringkat 1. Okey, itu saja untuk vlog saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Permainan congkak merupakan permainan yang sudah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu kita. Tahukah anda, congkak merupakan sejenis permainan daripada negara Arab? Hal ini demikian kerana satu bukti tertua dijumpai oleh ahli sejarawan dan ahli cari gali iaitu National Geography bahawa mereka menjumpai batu kapur yang mempunyai 2 liang selari seakan papan congkak yang bertarikh 5,000 hingga 7,000 sebelum Masihi di Jordan, iaitu sebuah negara Arab. Dari negara Arab, permainan congkak tersebar ke Asia Tenggara apabila pedagang-pedagang negara Arab berdagang di negeri Melaka. Negeri Melaka merupakan pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Kesultanan Melaka dahulu. Nama congkak diberi kerana pada mulanya, congkak dimainkan dengan menggunakan kerang atau dinamakan congkak. Di situlah bermulanya nama congkak ini. Dalam permainan congkak, 2 peralatan utama yang perlu dimainkan oleh pemain ialah papan congkak dan buah congkak. Buah congkak selalunya digantikan dengan guli,
batu kerikil dan apa-apa sahaja yang berbentuk kecil untuk dimasukkan ke dalam lubang-lubang papan congkak. Cara-cara bermain congkak. Lubang besar di hujung congkak dipanggil rumah, manakala 14 lubang kecil dipanggil kampung. Pertama sekali, masukkan 7 biji guli pada setiap kampung. Kemudian, guli itu dipanggil buah. Setelah letakkan guli di setiap kampung, permainan bermula. Dalam permainan ini, pemain akan memulakannya dengan serentak. Mereka akan mengambil buah congkak dan dimasukkan secara satu persatu buah congkak ke dalam setiap kampung menuju ke rumah masing-masing mengikut arah pusingan jam, sehingga salah seorang berhenti di lubang yang kosong dan dianggap mati. Pemain yang seorang lagi akan terus berjalan sehingga dia berhenti di lubang yang kosong. Sekiranya buah jatuh ke dalam rumah sendiri, pemain boleh meneruskan permainan dengan memilih mana-mana lubang di barisan mereka. Seterusnya, pemain akan meneruskan permainan secara bergilir-gilir. Pemain boleh menembak kampung lawan jika buah terakhir mati di kampung sendiri, iaitu dengan mengawal semua guli yang bertentangan dengan kampung pemain. Setelah tamat pusingan pertama, buah akan dimasukkan semula ke dalam kampung masing-masing. Kampung yang tidak mencukupi buah dikira kampung terbakar. Terbakar bermaksud kedua-dua pemain tidak boleh memasukkan guli di dalam lubang tersebut. Pemain yang paling banyak kampung akan memulakan permainan yang kedua. Permainan akan diteruskan sehingga salah seorang pemain kalah. Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. Okay, hari ni saya nak ceritakan tentang satu permainan tradisional iaitu gasing. Nak terlebih lanjut? Okay, let's see. Okay, hari ni saya akan ceritakan secara ringkas tentang asal-usul permainan gasing. Okay, gasing berasal daripada permainan memusing buah berembang yang berbentuk bulat, licin dan agak lepeh. Buah yang mudah ditemui di pesisir pantai ini selalu digunakan oleh ahli silat sebagai satu latihan untuk menguatkan tangan di setengah tempat. Buah berembang juga dikenali sebagai buah perempat. Okey, buah berembang ini juga dijadikan sebagai permainan. Dalam permainan buah berembang, buah ini akan dipusingkan dengan menggunakan tangan. Buah berembang yang berpusing paling lama dan paling legat dikira paling gah dan pemusingnya dianggap sebagai pemenang. Okey, gasing dicerita berdasarkan bentuk buah berembang dan perkataan gasing berasal daripada gabungan dua perkataan iaitu gah berpusing. Gah dalam istilah permainan gasing bermaksud berpusing dengan likat dan tegak. Okey, seterusnya saya nak ceritakan tentang jenis-jenis gasing yang ada dekat Malaysia. Okey, jom. Okey, yang pertama ialah gasing lepeh Kelantan. Berbentuk lepeh dan rendah, berat sekitar 8 kg dan lilitan 48 cm, tinggi 6 cm. Gasing ini hanya terdapat di Kelantan dan dimainkan oleh segelintir pemain tradisional kerana harganya sangat mahal. Gasing ini berat dan itulah sebabnya ia mampu berpusing lebih ligat dan lebih lama. Simpayan gasing ini meliputi 60% berat asal gasing ini. Okey, seterusnya ialah gasing lang laut. Merupakan jenis gasing yang dahulunya banyak terdapat di Johor tetapi kini ia lebih mudah didapati di Selangor. Gasing lang laut berbentuk sederhana dengan bentuk berembang dengan berat 0.6 kg dan mempunyai lilitan sekitar 30 cm dengan ketinggian 12 cm. Bentuk gasing lang laut agak tinggi sementara patak pula meruncing dan rata dari bahu hinggalah ke bahagian lilitan. Bentuk ini berfungsi seperti helang yang menjambar dari atas. Di Kelang, Selangor, bentuk ini disebut sebagai petik-petik. Okey, kemudian ialah gasing kuno yang berbentuk sederhana dan berimbang. Beratnya 0.6 kg dengan diameter 30 cm dan tinggi 8 cm. Gasing jenis ini boleh ditemui di beberapa negeri di Malaysia seperti Terengganu, Pahang, Kedah, Selangor, Johor dan Kelantan. Struktur gasing ini merupakan bentuk lama seperti buah perempat yang hanya digunakan untuk permainan pangkah-memangkah dan dibuat daripada kayu merbau, kerani, meranti dan cengal. Dan banyak lagi jenis-jenis gasing yang ada seperti gasing piring, gasing pinang, gasing tanjung, gasing telur dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak cerita secara ringkas tentang cara-cara bermain gasing. Okey, kaedah bermain gasing dahulu dan sekarang tidak banyak perbezaannya. Sebelum tahun 1970, permainan gasing di Malaysia tidak teratur dan berlainan antara satu daerah dengan daerah lain. Berbagai bentuk, saiz dan kegunaan gasing membezakan sifat gasing dan membentuk sistem permainan yang turut berbeza. Dalam permainan gasing, semua pemain mesti mempunyai kemahiran memusing, memangkah, mengangkat, menegak dan membela uri gasing.
Cara bermain yang pertama ialah melilit tali. Terdapat dua cara untuk melilit tali, iaitu dengan cara melilit di lengan atau melilit di jari. Kedua kaedah ini penting sebelum memulakan permainan kerana tali yang kemas dan tidak terlalu panjang akan menghasilkan pusingan gasing yang baik. Setelah selesai melilit tali pada gasing, kemudian memusing gasing untuk membuat pusingan gasing atau memangkar. Terdapat berbagai-bagai gaya dalam memusing gasing. Memusing mengikut cara yang betul akan menghasilkan pusingan yang tegak, kuat, likat dan tetap. Setelah gasing dipusingkan atau dipangkah, ia perlu diangkat ke tapak uri yang sesuai untuk menjamin keligatannya agar terus terpelihara. Mengangkat gasing memerlukan kemahiran, kesabaran, kecekapan yang tinggi. Sebelum gasing diangkat, pemain mestilah terlebih dahulu menentukan liuk arah pusingan dan kedudukan gasing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum, nama saya Ainun Nabila dan hari ini saya akan menerangkan tentang permainan tradisional Melayu iaitu tenteng. Tenteng merupakan salah satu permainan tradisional kaum Melayu yang lebih diminati oleh kaum wanita pada zaman dahulu. Kaum wanita meminati permainan ini kerana ianya tidak selasap permainan yang lain disukai lelaki seperti baling selipar, lompat tikus dan sebagainya. Permainan ini juga amat mudah dimainkan kerana kita hanya memerlukan beberapa bahan sahaja seperti batu, kayu dan juga tanah yang rata. Bagi yang duduk di kawasan tanah perumahan pula, mereka boleh menggunakan kapur untuk melukis pada simen. Begini cara untuk melukis gelanggang permainan tenteng. Akan terdapat 8 kotak berbentuk segi 4 dan 1 semi bulatan pada akhirnya yang merupakan rumah. Kotak nombor 45 dan 78 merupakan sayapnya. Beginilah rupa gelanggang yang dah siap dilukis. Setelah siap melukis gelanggang, setiap pemain perlu memastikan yang mereka mempunyai buah masing-masing. Orang zaman dahulu selalunya menggunakan batu sebagai buah kerana ianya senang untuk didapati. Tapi kita boleh menggunakan apa-apa sahaja bahan yang senang didapati di sekeliling kita. Mula-mula kita akan berundian untuk menentukan giliran dengan menggunakan kaedah lat tali tamplung. Kedua terakhir akan menggunakan osam untuk menentukan siapa akan jadi yang terakhir. Cara bermainnya ialah pertama, pemain perlu membaling buah mereka mengikut nombor pada gelanggang. Bermula dengan membalingkan buah ke kotak pertama, pemain harus lompat sehingga sampai ke kotak nombor 8 dan pusing kembali untuk mengambil buah yang ada di kotak pertama. Pemain harus terus baling ikut turutan dan ulang langkah-langkah tadi. Apabila mereka sampai ke kotak terakhir iaitu kotak ke-9, pemain harus berhenti di kotak ke-7, 8 dan ambil buah itu dengan cara terbalik. Pemain yang berjaya mencapai buah di semi bulatan dapat membuat balingan buah dengan membelakangkan gelanggang. Kotak yang terkena buah itu akan dijadikan rumah kepada pemain itu. Pemain itu boleh memijak rumah dia menggunakan kedua-dua belah kaki, manakala pemain lain tidak dibenarkan untuk berbuat sedemikian. Pemenang akan ditentukan dengan pemain yang mempunyai rumah paling banyak. Diingatkan bahawa pemain lain tidak boleh memijak rumah pemain lain. Punca pemain hilang giliran. Buah yang dilontar terkena pada garisan. Jika terkena, maka pemain akan hilang giliran. Bukan buah sahaja, kaki pemain juga tidak boleh terpijak pada garisan. Punca seterusnya ialah pemain menukar kaki sewaktu bermain. Pemain tidak boleh lupa untuk memijak pakai dua belah kaki pada rumah sendiri. Dan yang terakhir, kalau pemain tidak mendapat buah waktu tiba di semi bulatan, maka pemain itu hilang giliran. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai. Okey, sebelum kami akhiri video ini, saya sebagai wakil kepada ini menyuarakan perasaan syukur kami kerana dapat dilahirkan dalam sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Terima kasih ya Allah kerana memberi kami rasa keharmonian sebagai kaum sehingga dapat mencuba tradisi-tradisi mereka. Ingat je, bukan permainan kaum Melayu saja yang ada dalam Malaysia ni, ada banyak sangat permainan yang seronok daripada kaum lain seperti rampanau daripada kadar dusun, pokok, India, macam Cina. Memang sangat banyak, saya tak boleh nak sebut semua. Okey, itu saja daripada kami. Ini adalah untuk berbuat baik kepada semua kaum Indonesia kerana kita semua bersaudara. Okey. Sekian, terima kasih.